آمن تذكر جيران بذي السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah kita dan kita masuk surat 396 tepi 296 yang kita ambil belakang sedikit ni 295. Kita ambil balik dan kata Imam Ghazali belakang sikit. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahdar mukhalatata mutafaqqiyatiz zaman la siyama al-mustaghilina bil khilaf wal jidal. Wahdar minhum, bukan wahdur ya, wahdar minhum fa innahum yatarabbasuna bika bi jasadihim raibal manun wa yaqta'una 'alayka bizunun wa taghamazuna wara'ak bil 'uyun yuhsuna 'alayka atharatik fi ashiratihim hatta yajbahuka biha fi ghaizihim wa manazuratihim. Artinya takuti olehmu akan bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fiqh pada zaman ini. Istimewa pula orang yang masyghul dengan belajar ilmu khilaf, yakni pada belajar masalah yang bersalah-salah ulama dalamnya. Ini pesanan pengarang ini supaya kita berhati-hati menghadapi orang yang suka menimbulkan masalah khilafiyah, masalah yang berbeza pendapat. Ini dikira orang muda-muda baru belajar fiqh. Masalah ini bukan saya cakap, ni kitab ni cakap. Kadang-kadang dia tahu satu, dia rasa tahu banyak, maka menyebabkan ia condemn orang lain. Bab ilmu tasawuf tidak membenarkan menimbulkan masalah yang berkaitan khilafiyah. Umpamanya, kalau baca doa kunut itu sunat ba'd menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat imam yang lain tidak sunat, maka tidak ada masalah. Maka siapa nak pakai pendapat mazhab Syafi'i pun boleh, tak nak pakai pun boleh. Yang kedua, timbul masalah pasal apa nak bermazhab. Timbul juga. Zaman Nabi tak ada mazhab. Betul lah, zaman Nabi tak ada mazhab. Nabi ada. Apa-apa masalah tanya je Nabi. Tapi apabila umat Islam telah pun sudah tersebar luas, maka ulama pun telah pergi jauh-jauh, maka kita tak dapat nak merujuk pada kitab Al-Quran pasal kita tak pandai bahasa Arab. Nahwu pun tak pandai, ilmu balaghah pun tak pandai, ilmu usul pun tak pandai, usul fiqh pun tak tahu, masalah hadis pun tak mengaji. Kita terpaksa ikut apa ulama yang pandai berkata. Kita ada pipe di rumah, pakai pipe je lah, tak payahlah cedok air kat ulu kelang tu, kan susah punya kerja. Pipe rumah dah ada, buka je pipe tu. Maknanya hukum-hukum dah siap, dah ditulis oleh ulama-ulama yang hafal Quran, hafal hadis, ilmu-ilmu semua siap dah ada. Kita ilmu tak ada, tak payahlah kita pergi nak cedok dalam Al-Quran pasal bahasa Arab kita hanya pandai ana anta je. Itu pun kadang-kadang terbalik. Nampak macam mana? Ustaz, anak nak ke mana? Mana aku tahu. Begitulah. Dia kata jangan kita suka bercampur orang yang baru belajar ilmu fiqh, baru belajar, baru tahu sikit-sikit, suka nak condemn orang lain. Lebih-lebih lagi dia kata orang yang suka sibuk belajar ilmu khilaf, ilmu berselisih pendapat ulama. Buat apa? Ada ulama kata wa bihamdih itu boleh baca, ada ulama kata hadis dhaif. Apa
apalah. Ada ulama kata talqin boleh baca, ada ulama kata tak payah. Tak payah, siapa nak kata nak baca talqin, baca. Tak nak baca pun tak apa, itu soalan dia. Buat apa nak claim? Siapa nak wirid, wiridlah. Siapa tak nak wirid, sudahlah. Siapa nak baca doa, ramai-ramai baca. Tak nak baca doa pun tak apa. Itu kan mudah begitu. Jangan kita dah lah orang Melayu ni sikit di surau pun pecah dua. Di surau pun pecah dua, apa nak diharap? Yang datang dah tak ramai, pecah tiga pula. Tu. Itu apa untung tak untung apa? Tu. Yakni pada belajar ilmu belajar masalah yang bersalasan ulama dalamnya. Tak payah. Pasal Nabi pun tak marah kalau ada pendapat yang berbeza. Apabila dua orang sahabat semayang di waktu malam, tengok besok kiblat salah, yang seorang ulang balik, yang seorang tak. Nabi kata yang tak ulang tu betul dah, yang ulang dapat 2 pahala. Kan dulu betul. Dan ulama juga kalau dia berijtihad, kalau dia berusaha mendapatkan hukum, dia pun salah, dapat 1 pahala. Betul pak hukum yang dibuat, dapat 2 pahala. Mana Allah Ta'ala beri peluang pada ulama untuk merenungkan apa-apa hukum. Jangan kita condemn orang yang wirid, orang baca Quran, orang yang baca Yasin pada Jumaat. Yang kita marah orang yang akademik Fantasia tu, yang baca Quran bukan marah. Baca Yasin pada Jumaat, eloklah baca. Mana elok? Baca ke tak baca? Menghormati pendapat orang lain itu wajib. Kena ingat tu. Menghormati pandangan orang lain hukumnya wajib. Bercakap ini hukumnya sunat. Kita pilih antara dua, mandi dan pakai minyak wangi. Ada orang yang suka pakai minyak wangi, tak mandi-mandi. Pakai minyak wangi je, dia tak mandi-mandi. Yang seorang pakai minyak mandi, tak pakai minyak wangi, mana elok? Eloklah dia mandi tak pakai minyak wangi pun tak apa, daripada dia pakai minyak wangi siang malam tak mandi-mandi. Kemudian dan ilmu jidal, yakni pada belajar ilmu yang bawa kepada berbantah-bantah. Jangan belajar ilmu yang pelik-pelik ini. Itu sebab orang-orang tasawuf ni tak suka bertengkar dalam ilmu fiqah. Usali boleh baca, siapa nak baca, baca, tak nak baca, sudah. Ada orang nak baca bismillah, ada orang tak nak baca bismillah, tak apa. Ada orang kata untuk isteri tak batal, tak apa, pakailah. Siapa nak pakai pendapat ulama yang sentuh isteri tak batal, tak apa, boleh. Pasal kita ni tak ada mazhab sebenarnya. Al-awam la mazhab lahum, orang awam tak ada mazhab. Tapi kita belajar ilmu fiqah ni mazhab Syafi'i, sentuh isteri batal. Tapi siapa nak sentuh isteri nak batal, tu kan mazhab lah. Tapi orang Melayu tu kan mazhab kan payah, bukan sayang ilmu Syafi'i tu. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita belajar, itu masalah. Tak belajar, dan tak boleh pula talfiq, ambil wuduk ikut Syafi'i, tiba tu sentuh rumah, tukar mazhab lah. Tak boleh begitu. Senang dia belajar. Memang kita ke mazhab pun tiap-tiap tahun kita berpuasa ikut mazhab lain. Niatkan sebulan sekali. Kan itu. Kita peterah pun pakai duit, tak pakai beras. Syafi'i mesti beras. Kita tukar mazhab pula, tukar. Masalah kita ke Mekah, takut sentuh orang perempuan, tukar mazhab, tukar juga. Mana boleh tukar mazhab. Kan masalah. Jangan bertekak, sudah. Jangan bertengkar dalam mazhab yang khilafiyah. Kan senang, kan aman dunia ni. Habis. Berjidal ni mana cukup tekak. Maka mereka itu menanti dan mengintai dengan dikau akan suatu kesalahanmu dan kesalahanmu yang datang akan kepada masa itu. Kerana sebab hasad mereka itu akan dikau dan mutuskan mereka akan ilmu itu dengan sangka mereka itu, yang menyangka mereka itu akan mengetahui akan kejahatanmu itu dengan sangka mereka itu. Syaratkan mereka itu pada belakang dengan mereka itu akan kejahatanmu dan kesalahanmu. Maksudnya cari je salah kita. Ada orang sembahyang kan gini-gini, terlantak dia lah. Gini-gini. Itu mazhab Hambali. Kan? Ada orang tak faham, dia tangkap. Main-main sembahyang, dia kata. Kalau kita ke Mekah kan orang pakai mazhab Hambali kan gini-gini. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa bekerja. Itu maksud dia tu. Goyang-goyang tu. Ada orang sakit hati, menyampah aku, dia kata. Tak boleh. Biarlah dia nak buat macam mana pun. Kan? Kalau kita semua mazhab, kalau di Mekah, sini orang tak buat, orang Melayu tak buat lalu depan orang sembahyang. Di sana hukumnya kalau orang lalu kena buat begitu. Boleh tahan undang-undang. Tapi orang tak faham, bersalam pula dengan orang tu.
belum juga. Tak biasa dia buat. Pasal orang kita Melayu di sini, dia tak lalu pernah sembahyang, tak lalu dia. Itu lebih orang kita Melayu lebih. Banyak lebih. Undang-undang pun nak sembahyang mesti ada sutra. Mana ada apa nama tu? Batasan itu mesti ada. Orang yang lalu batasan. Di sana ni orang langgar habis. Jadi orang-orang sana ni dia pun dia kata, Nabi kata barang siapa lalu hendaklah kau tahan. Kalau dia hendaklah kau bunuh, dia syaitan dia tu. Dalam hadis tu. Tapi bukanlah bunuh, makna tahan sungguh-sungguh lah. Hadis fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Tahan dia kata, syaitan tu, bunuh dia. Kalau tak faham hadis, kita kena bunuh dia bawa pisau pula. Jangan. Itu maksudnya. Dia orang yang begini mengaji khilafiyah ini suka menunggu salah kita. Salah. Jadi maknanya semua menyampi pun tak boleh, semua tak boleh. Kan susah gitu. Nabi tak menyampi. Nabi kan banyak mengubat orang sakit. Para sahabat pun ada baca Fatihah. Nabi mengajar kalau kita tidur tak tidur ada bacaan dia. Kalau ada orang sahabat tu gatal, Nabi ajar bacaan dia. Mana ada lah, itu basic dia ada. Tapi tak adalah Nabi nak mengajar ke semua. Adalah Nabi ajar sebagai asas. Macam dalam Quran diharamkan makan daging babi. Cukuplah. Pasal biasa orang makan daging babi. Datang mazhab Zahiri, dia kata yang haram tu daging saja, lain halal. Cukuplah daging itu sebagai asas. Tak payah tuan sebut diharamkan makan daging babi, tulang babi, telinga babi, mata babi. Penuh Quran babi tu je. Gitu. Jadi orang yang begini cari kesalahan kita, cari ke kelemahan kita. Sangka benda kita salah je, semua tak boleh. Itu dia. Dan menghinggakan mereka akan belakanganmu segala kejahatanmu, dalam engkau mencampur mereka itu hingga membangkit mereka itu akan kejahatanmu itu pada hadapanmu, pada ketika marah mereka itu dan ketika menazarah mereka itu dalam masalah dengan kau. Maknanya orang yang mencari khilafiyah bab fiqah ini memang sentiasa mencari kesalahan orang lain. Mungkin jangan belajar ilmu-ilmu yang pelik-pelik gitu. Munazarah ni suka berdialog, berbincang, bukan bertekak begitu. Munazarah panggil. La yaqbiluna laka athratan wala yaghfiruna laka zallatan wala yasturuna laka auratan. Wala yasturuna ta tu di depan. Artinya tiada maafkan mereka itu bagimu kesalahanmu dan tiada mengampuni mereka itu bagimu akan dosamu dan tiada menutupi mereka akan auratmu, yakni tiada menutupi akan aibmu. Makna orang yang suka belajar ilmu yang bersih pendapat ni sengaja cari dalam, tak terima kita punya kelemahan, tak nak maafkan kita punya kegelinciran, kita aib pun tak menutup, condemn habis. Jadi maknanya kalau sekiranya kita nak mengkaji yang Nabi buat semua, apa yang Nabi tak buat, memanglah banyak. Tapi Nabi ajar dasar. Cukuplah. Nabi mengajar membaca doa. Doa bila-bila masa pun bacalah. Tak kira bila-bila pun, nak makan ke, nak tidur ke, beri salam. Lepas semayang ada orang kata bersalam itu bid'ah. Memang bid'ah. Nabi tak pernah bersalam lepas semayang. Tapi Nabi suruh bersalam. Kita pun nak balik, salamlah kita. Kan itu kan teknik saja, masa ke teknik. Dasar tu ada. Yang salah kalau salam gini, salah lah kan. Itu salah. Nabi kalau salam dia tarik lambat. Kalau kita salam dulu, kita tarik, tidak bid'ah. Itu teknikal. Jadi Nabi bersalam, Nabi tidak tarik tangan itu, melainkan orang tarik dulu. Itu tarik dulu. Dan beri salam Nabi tak pernah, kemudian Nabi dulu. Terlambat bid'ah juga. Itu kan teknikal. Kata saya Nabi, berapa kali aku nak cuba salam Nabi tak pernah dapat. Kum dah sampai. Itu teknik. Wa yuhasibunaka 'alal naqir wal qitmir wa yahsudunaka 'alal qalil wal kathir. Dan muhasabah mereka itu akan dikau atas naqir, iaitu lubang biji kurma, dan qitmir, iaitu kulit biji kurma yang nipis. Itu ibarat dari sesuatu yang sedikit, dan dengki mereka itu akan dikau atas sesuatu yang sedikit dan yang banyak. Maknanya mereka cari salah, tak suka je dengan orang lain. Itu mana cari salah. Kan kita kan salah mencari salah orang lain. Mencari salah orang lain kan salah. Tetapi menangkap orang khalwat, yang salah itu ialah mencari kesalahan orang. Tapi kalau ada laporan orang salah, kena tangkaplah. Orang yang gini ni dia cari salah orang lain.
jiwa sakit, dengki. Maknanya dia kata orang belajar ilmu fiqah yang muda-muda ini, yang baru-baru belajar ni, sakit je tengok orang. Kan salah tu. Yang kalau dia salah, kalau dia betul, kalau salah, betul tak betul pun, kita carilah jalan bagi nak menyelesaikan masalah, bukan mencari salah orang. Itu mana? Wa yaharriduna 'alaikal ikhwan bin namimah wal ghibah wal buhtan, dan menyuruh mereka itu atas semua akan saudaramu akan mengadu dan mengumpat dan berdusta-dusta. Ini kaedah dia, jangan. In radu fazirumul al-milaq wa in saqitu fa batul haq al-hanaq. Jikalau redha mereka itu akan dikau, maka zahir mereka itu pada perkataannya dan kelakuan sangat kasih akan dikau, dan jikalau marah mereka itu akan dikau, lagi dendam dalam hatimu. Maknanya mereka ini kalau dia suka, zahirnya macam orang suka betul lah, dia buat suka. Muka manis, hati tak sebegitu. Sebabnya kita baca dalam kitab tasawuf yang lain-lain menyebut ramai orang, dia kata perhubungan dengan Allah Ta'ala itu cukup baik, semayang bagus, puasa bagus, umrah bagus, zikir bagus, Quran bagus, mayang malam pun bagus, perhubungan dengan manusia pula tak bagus. Kan tak elok tu. Kita dengan Ta'ala pun elok, dengan manusia pun mesti elok. Ada orang dengan orang pula elok, dengan Ta'ala pula tak elok, baik, tak semayang pula dia. Ada jenis begitu pula. Jadi maknanya tak tentu. Dengan Allah Ta'ala cukup baik, dengan manusia tak. Dengan jiran tak bagus, masyarakat tak bagus, dengan sahabat tak bagus, dengan orang awam tak bagus, cari salah orang. Kadang dia menyombong, dengki dia, macam-macam perangai dia tu. Sebabnya kita ibarat seekor lebah. Lebah itu nanti mengambil madu dari bunga-bungaan, cantik apa yang dia ambil, dan melahirkan madu untuk dimakan oleh manusia. Dua-dua bagus. Tetapi waktu dia mengambil madu dari bunga-bungaan itu, sedikit pun tidak merosakkan bunga itu. Maknanya kita dengan masyarakat pun bagus, dengan Allah Ta'ala pun bagus, sedikit pun tak terjejas perhubungan. Kan begitu. Kan cantik. Kadang-kadang kita sebab dalam semayang ini kita bersaf sama saja. Orang pangkat besar, orang pangkat kecil pun saf sama. Kita ke Mekah pun kena pakai kain ihram. Pasal apa? Ninggalkan jawatan. Itu mana miqat. Miqat tu mana sempadan. Tinggal baju, tinggal pangkat, semua tinggal. Itu gunanya menukar baju tu. Maka yang pergi Mekah tu bukan lagi kita, yang apa itu umat Islam yang pergi tu. Aku tak pergi dah, yang pergi umat Islam. Itu faedah. Botak semua, tak botak pun, maknanya semuanya sama rata. Boleh jadi seorang umat Islam yang kaya ke miskin ke sama tu. Begitulah umat Islam yang sebenarnya. Tak ada rasa besar diri. Itu sebab bila kita semayang, naik kita ibadat kata Tuhan tolak bawah. Pasal apa? Menyombong orang ini. Semayang ni tendang bawah, pasal ni orang ni dengki orang. Semayang lagi naik atas, orang ni apa? Khianat. Orang ni menipu, macam-macam. Maka ibadat tak naik ke atas. Zahirum thiyabun wa batinum thiab. Zahir mereka itu seperti di kain, batin mereka itu seperti harimau. Tu zahir canggihnya, elok, baju cantik, macam betul-betul dia kata macam baju tu lah, kain yang pakai cantik, gitulah macam orang tu cantik, batinnya macam harimau. Tu tak ada tu. Hadza hukma qatan bil musyahadah ala aktharihim illa man asamahu Allah taala fasuhbatuhum khusranun wa mu'asyaratuhum khidlan. Hadza hukman yuzhiru laka as-sadaqah fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Qala al-qadi Ibn Ma'ruf rahimahullahu taala fahdar aduwaka marratan wahdar sadiqaka alf marratin. Kata Imam Ghazali, inilah yang aku putuskan dengan dia musyahadah, yakni dilihat dengan mata kepala pada kebanyakan mereka itu, melainkan seorang dipeliharakan akan oleh Allah Ta'ala
maka bertaulan dengan mereka itu dapat kerugiannya, dan berserta dengan mereka itu dapat cela. Inilah hukum orang yang menzahirkan akan berkasih-kasihan, maka betapa pula seorang menyatakan akan nikah dengan berseteru. Kata Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullah ta'ala, maka takuti olehmu akan seterumu itu sekali, dan takuti olehmu akan kasihmu 1000 kali. Maknanya dirujuk balik kepada perhubungan sahabat dengan sahabat. Di sini dia kata hukum yang tak kita putuskan ialah yang kita lihat kebanyakan mereka itu banyak membuat kesilapan. Lahirnya macam canggih, batinnya tidak. Jadi dia kata apa? Melainkan orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kalau tidak, perhubungan kita dengan dia rugi. Percampuran kita dengan dia menimbulkan kehinaan. Inilah dia hukum bandingannya orang yang melahirkan persahabatan dengan kita. Nampak macam canggih, sebenarnya tidak. Bagaimana pula orang yang bermusuh dengan kita secara jahar, terang-terang. Kata Qadi Ibnu Ma'ruf, berhati-hatilah terhadap musuh itu sekali aja. Dengan sahabat-sahabat ni 1000 kali. Pasal musuh tahu dia musuh kita. Tetapi kalau sahabat kadang-kadang boleh menyebabkan kita lebih teruk daripada kita bermusuh. Pasal musuh kita bersiap-siap dengan kawan kadang-kadang yang boleh melingkupkan kita berata dengan 1000 kali. Ini saya juga tanya tuan guru saya dulu, bagaimana saya kata tuan, kita ni nak buruk sangka pada orang. Kan buruk sangka tu sebenarnya buruk sangka ada masa kena juga. Makna sebagai berhati-hati, bukanlah merupakan suatu inna ba'daz zanni ithmun, setengah sangkaan itu kan berdosa. Tapi ini sebagai suatu pemeliharaan diri kita, tidak tercebur kepada orang yang sangka kawan baik sebenarnya musuh dalam selimut. Itu nak pasti. Ini diceritakan bagaimana pentingnya perhubungan persahabatan itu. Naklah berhati-hati. Kalau dilihat zahirnya itu baik, sebenarnya hati mereka itu macam harimau, dia kata. Sebab kita Nabi juga pesan kita petang-petang kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i was samiul 'alim 3 kali, untuk mengelakkan dari sebarang gangguan petang. Dan waktu tadi nak masuk kita baca wadduha petang untuk mengelakkan pencurian masuk rumah umpamanya. Nak tidur kita baca 3 kul dan tiupkan pada badan sebanyak 3 kali, jadi 9 kali. Banyak hadis-hadis ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW supaya kita ni sentiasa berhati-hati. Pasal apa kita baca qul a'udzu birabbil falaq, kadang-kadang kita ni orang tak suka disihirkannya kita. Lebih-lebih zaman moden ini. Tadi ada orang tanya saya soalan, Ustaz, pasal apa zaman moden ini, dia kata sihir masih berjalan. Yang ke sihir dah tak ada dah. Kita dah moden sangat. Sebenarnya lagi moden, lagi duit banyak, lagi pangkat tinggi, lagi dengki banyak. Bila dengki banyak, nak tembak pakai pistol, pakai senapang, pakai pisau boleh tangkap. Pakai sihir tak boleh tangkap. Dan bukti tak ada. Walaupun dalam zaman Islam banyak orang ahli sihir kena bunuh, dapat ada terbukti. Zaman moden ni tak ada, sihir tak ada hukum. Kalau orang bunuh orang pakai sihir, tak ada undang-undang. Matilah dia gitu. Tak ada undang boleh bunuh balik orang yang menyihirnya. Pasal apa? Berlaku zaman moden gitu, dengki kuat. Nak tembak tak boleh, pakai sihir. Maka tukang-tukang sihir pun bermahar jelela. Baru kan tuan baca dalam metro baru ni, dalam metro. Orang sanggup beli azimat 2 juta, 3 juta. Pasal apa? Takut orang sihir dia. Pasal apa? Dia jahat. Dia tahu dia jahat, dia takut orang tembak dia, nak kebal. Sanggup beli azimat ke benda ke 2 juta, 5 juta pun tak apa. Nunjukkan bahawa zaman moden ini sihir masih berjalan. Walaupun kita dah kira tak ada. Ramailah tukang-tukang sihir boleh hidup, minta 5,000, 10,000, gitu. Pasal jiwa tak tenang. Zaman moden jiwa tak berapa tenang. Dan kadang-kadang pula risau pula tua. Risau tua pula pakai pula susuk pula cantik.
perempuan pula. Ataupun dia moden punya pakai botok pula, atau operate pula di Jepun ke mana-mana ke, di Singapura operate umur 62 jadi 26 balik. Gitu. Yang duit tak ada pakai ilmu sihir, pakai susuk aja, cucuk RM100 RM200 muda balik. Nampak jauh memang cantik. Cantik ni dipanggil khayali. Khayal mata je cantik, sebenarnya tak cantik. Umur tetap umur 63, 62 tetap, tapi kita pandang macam 26. Tapi suara tak boleh, tetap tua juga. Panggil dia, mana Cik Dik? Dia Jepun. Tua dah. Dan setengah daripadanya bahawa engkau perdapati akan kasihmu dan akan seterumu dengan muka manis dan perbuatan yang baik, lagi lemah lembut, lagi redha dan tawaduk, dengan tiada menghinakan dia yang dia cela oleh syarak, dan takzim dengan tiada takabur. Ada juga kawan-kawan kita ni, dia kata mukanya manis tapi sebenarnya seteru kita. Ada macam tu, perkataannya baik, lemah lembut, tapi hakikat tidak. Ini mana pengarang beritahu kepada kita, berhati-hati dengan seteru-seteru yang begini. Jangan cepat sangat kita terpedaya atau terpengaruh dengan orang yang sedemikian. Dan setengah daripadanya, hendaklah engkau jadikan segala perbuatanmu itu pertengahan. Apa hal pun tengah. Kalau baik, baik sangat pun jangan, jahat sangat pun jangan, tengah-tengah ya. Kita nak bencikan orang pun setengah dengan habis. Nak marah pun separuh, nak sayang pun separuh. Pun Nabi kata, ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baridaka yauman ma. Abrid baridaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yauman ma. Maknanya, berkasihkan kekasihmu sekadarnya, nanti akan menjadi musuhmu satu hari nanti. Bencikan musuhmu sekadarnya, nanti akan dikasihmu satu hari nanti. Nak marah tu marahlah, jangan habis-habis. Kan banyak orang marah satu golongan, marah-marah berapi-api marah, tak lama dia masuk pula golongan tu. Bukan orang sini, orang England nanti kan. Berapi-api dia marah, tak guna, hancur, musnah, mal'un, melaknat semua. Masuk pula dia. Yang sayang pun jangan sayang habis-habisan. Tinggal sikit je, reserve, jangan bagi habis. Macam orang sayangkan isteri lah. Isteri saya 100% memang canggih masa dia sayang, tak lama berkali 100 sen tak guna, dia kata. Betul. Jadi makna itu, apa-apa hal pun kena ambil separuh. Sama lah. Itu Nabi pesan. Khairul umur awsatuha, bermula yang terlebih baik daripada segala pekerjaan ialah pertengahan. Semua samalah. Dia semayang sunat, jangan kita memaksa-maksa diri. Saya pesan lagi satu, lebih-lebih lagi orang ada masalah. Masalah kadang suami dia nak kahwin lagi satu, dia semayanglah hajat 20 rakaat, 30 rakaat malam-malam, baca Quran Yasin 40 kali, 41 kali malam, 41 kali satu malam baca. Jangan buat, nanti gila. Orang kata gila isim, sebenarnya bukan Yasin menggilakan orang, tak. Kita tak sanggup nak baca, tak larat nak baca, kita paksa pasal ada masalah. Itu makna kita punya badan ni boleh angkat beras 1 guni, kita angkat 4 guni, kan patah pinggang. Amalan pun begitu. Oleh kerana tak biasa buat tahajud malam, tak pernah bangun, bila ada masalah bangun tahajud malam, start pukul 10 sampai pagi tak tidur, tak gila. Jadi sekarang ni bila belum ada masalah, semayang sekarang. 2 rakaat, besok 4 rakaat, belum depan 6 rakaat, begitu. Biasa 6 rakaat, begitu. Biasakan dulu. Macam kita tengok tengok Jepun nak apa? Nak melembutkan daging lembu dah, urut sampai tua, lembut orang tua tu. Begitu tak nak angkat kerbau lembu ke, kan? Satu hari pikul, besok pikul, lama-lama
satu ekor buruk kebal tu boleh dipikul, hari-hari buat, tak masalah. Sembahyang pun begitu. Malam ni start 1 rakaat witir, besok 3, besok 5. Tak pernah buat ada masalah. Buat 20 rakaat Yasin 41 kali. Dah tumbang, bangun balik baca juga, pasal ada masalah. Malaikat pun pening tengok. Mana aku jumpa sembahyang banyak. Malam ni pun sembahyang banyak. Itu pertengahan dulu. Jangan kita paksa-paksa diri. Sebabnya ulama banyak amalan-amalan yang diberi. Amal awal-awal, janganlah kabut. Kemudian, dan setengah daripadanya, jangan engkau melihat akan suatu itu dengan hujung kedua matamu, dan jangan engkau banyakkan akan berpaling ke kiri dan ke kanan dan ke belakang, dan jangan engkau berhenti pada perhimpunan orang banyak pada ketika engkau berjalan. Maknanya pesan juga lagi ni, maknanya jangan kita pandang orang dengan hujung mata je. Kan orang malah kan memandang saya dengan hujung mata pun tidak, mana menghina tu. Jangan menghina orang. Itu sebabnya kan saya pesankan dulu dalam kitab tersebut, tengok orang kalau dia hitam sehitam-hitamnya, tengok aje lah. Jangan tak hitam semua. Dia tak perasan, dia mengumpat Allah Ta'ala. Orang tu nak hitam, dia pun tak nak hitam, tapi Allah Ta'ala cipta jadi hitam. Pasal apa kita nak condemn dia? Macam buntut kuali, lagi hebat. Dia cantik sangat gitu pun. Begitu. Tengok saja. Sebab kita tengok dari segi hukum fiqh, hukum tasawuf. Tengok orang kafir, kita tak kata dia masuk neraka. Tengok orang kafir, kafir, kau masuk neraka kafir? Tak boleh. Kita kata orang-orang kafir masuk neraka boleh. Depan-depan tadi, hai kafir, kau kafir, tak boleh tu. Kita kata bahawa dia tu orang kafir, kalau dia masuk Islam hari ni, besok mati dia macam kan masuk syurga dia. Budak-budak kita menungkan dia tu budak-budak, kalau buat dosa pun dia tak berdosa. Kita dah tua buat dosa, berdosa. Tengok orang jahil pula. Orang jahil ni kalau dia jahat bagaimanapun, Allah Ta'ala ampunkan dosa pasal dia buat kerana kejahilannya. Kita tahu sedikit, berdosa kita. Gitu. Tengok orang tua pula, orang tua dah banyak amalannya gitu. Kita ni muda lagi, kena pusing itu. Nampak? Supaya kita sentiasa merendahkan diri kita untuk orang lain. Tengok katak ni kalau mati tak masuk neraka katak ni, walaupun dia mati katak. Tak ada soalan di padang mahsyar katak tu, tak ada soalan. Hina kita ke hina dia? Hinalah kita pada dia. Dia soalan banyak. Kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan macam-macam soalan, nak jawab macam mana tu. Begitu kita sentiasa merendahkan diri, jangan menghina orang. Jangan pandang orang dengan hujung mata je. Kemudian apa lagi dia kata? Jangan membanyakkan mandang berpaling ke kiri dan kanan. Mana cari salah orang, cari tengok hal orang. Dan jangan engkau berhenti pada perhimpunan orang banyak pada ketika engkau berjalan. Pasal apa katnya? Kan orang kalau di Kuala Lumpur ni orang jual ubat banyak. Kan temberang banyak. Ubat dia tu 40 jenis penyakit boleh baik. Pening doktor. Semua baik. Gitu. Banyak orang begitu. Dengar syarahan-syarahan yang pelik-pelik yang boleh menimbulkan pendustaan, kita dengar pun sama. Pasal bila lagi orang main dengar, lagi cakap banyak dia. Cuba orang tak berhenti, cakap seorang dia. Dan jangan dan setengah daripadanya itu, apabila engkau duduk di hadapan orang banyak, maka jangan engkau besarkan akan dirimu, dan taklah engkau peliharakan akan tanganmu itu daripada engkau pancakan pada orang banyak. Maknanya kalau depan duduk orang, kalau duduk depan orang jangan membesarkan diri, mungkin merendahkan diri. Okeylah. Dan tangan kena jaga. Dia tak bagi panca ni tak ya. Berapa ramai. Mungkin maknanya pada pandangan bangsa Arab, panca ni tak elok. Itu mungkin dia punya adab dia begitu. Macam kita juga, adab orang Melayu duduk kena bersela. Kalau mencengkung kan tak elok.
Makan sela. Tapi Cina makan cengkung elok pula dia. Adab dia. Orang Melayu pandang Cina dah lah kursi ada, cengkung pula makan. Kan tak elok pada pandangan kita. Kita tengok orang Nabi makan, dia menegakkan satu kaki ke atas, kan? Tapi ini adab. Kita kalau makan tak begitu tidak masalah. Hanya sebut Nabi tidak pernah makan menyandar, itu aja. Sama apa hukum makan bersudu, bergerpu? Jawapan tidak salah. Yang salah makan tangan kiri. Itu teknikal. Itu aja. Makan gerpu, makan macam orang putih, makan bersepit lagi. Chopstick tu macam Cina. Salah? Salah. Pasal itu teknikal makan. Yang salah makruh makan dengan tangan kiri. Itu. Kalau orang Melayu marah dia makan gitu-gitu macam Cina. Cina Islam pun makan itu juga. Cina Islam pun makan congkil lagi. Chopstick tu. Begitu. Memanglah kalau kita baca, ada sejarah dia sebenarnya pakai chopstick tu, sejarah Cina ada. Itu budaya dia. Pasal dia satu ketika satu sepasang satu girlfriend boyfriend ni buat salah. Orang buru dia, seorang ke hutan, seorang ke laut. Yang laut tu masuk laut langsung hilang jadi naga. Tu orang Cina. Yang darat tu lelaki tadi, jalan-jalan sampai ke hutan, langsung makanan tak ada. Jumpalah sebuah pondok orang tengah masak. Dia lapar sangat, dia makanlah masakan orang tu, tak boleh pegang, panas, pakai sudu lah, pakai kayu tu. Tu sejarah pakai chopstick tu, entah itu tidak lah pula. Tu sejarah Cina. Sejarah Cina tu. Sebagaimana juga tuan-tuan tahu mengapa Cina ni kalau musim sembahyang hantu itu dia letakkan kuih kuci. Pasal dianggap bahawa malaikat turun nak cek rakyat, hamba-hamba Ta'ala ni apa dia buatnya. Nanti malaikat turun akan buat laporan, akan naik ke langit, diberi je makan kuih kuci, melekat sampai naik ke langit, senyap malaikat tu. Ini bohong Cina. Itu berpanca tadi, ya. Dan hendaklah engkau pelihara tanganmu daripada engkau pancakan pada hadapan orang banyak, dan jangan engkau main-mainkan akan janggutmu itu dengan tanganmu. Pada hadapan ini dia undang-undang dia. Kita mungkin masyarakat Melayu tak ada masalah. Macam kita ya. Sebabnya kita tengok ya, kita kalau ke Mekah, orang Arab rajin langkah kepala kita. Dia tak apa. Pasal adat dia tak ada masalah. Tapi hukum Allah Ta'ala, hukum syarak, hukumnya haram. Melangkah tengkuk orang itu hukumnya haram. Tapi mereka tak belajar hukum Allah Ta'ala tu. Adat dia pun tak belajar, adat tak ada, hukum Allah Ta'ala pun tak ada. Dia langkah. Orang Melayu pantang larang mak bapak dia. Tu orang kita tak sabar tu, bila langkah sap dekat jatuh. Suka dia, dia rasa dia tu. Marah. Orang Melayu pegang kepala, jangan. Orang Melayu kepala jangan pegang. Pantang mak bapak, datuk nenek moyang. Yang boleh pegang kepala dia tukang gunting aja. Tak boleh. Tu ada pantang masing-masing. Dan jangan kau bermain-main akan cincinmu itu dengan tanganmu pada hadapan orang banyak. Tak boleh juga cincin guna-guna. Ini adat Arab, tak boleh. Tu kena orang pakai cincin baru, tahiyat pun begini. Tengok cincin dia tu, illallah, tak boleh, cincin pun tak boleh. Ini adat dia. Dan jangan engkau menyelat-nyelati akan kakimu dengan tanganmu pada hadapan orang. Itu pun tak boleh. Buat gini-gini kaki tak boleh. Dan jangan engkau menyelat kakimu. Dan jangan engkau masukkan akan jarimu itu kepada lubang telingamu. Itu pun tak boleh juga. Kulit telinga jangan. Malu company je. Pada hadapan orang. Dan jangan engkau banyakkan berludah dan buang ingus kepada orang, jangan. Dan jangan engkau banyakkan mengalau lalat.
daripada mukamu. Sudah. Maknanya mengganggu orang. Dan jangan kau banyakkan menggeliat dan menguap berhadapan orang. Kalau menggeliat macam kucing menggeliat, jangan. Menguap pun jangan. Berhadapan orang dan dalam semayang dan lain. Dan setengah daripada hendaklah kau jadikan kedudukanmu itu memberi petunjuk akan perbuatan yang bawa kebajikan kepada orang. Duduk cara pun ada bersungguh. Dan hendaklah segala perkataanmu itu beratur. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau dengarkan akan perkataan yang baik daripada barang siapa yang bercerita akan dikau dengan tidak kau zahirkan akan sangat takjub. Maknanya kalau kita di hadapan orang ramai, cakap elok-elok. Kalau orang cakap, dengar elok-elok. Tetapi jangan terlalu takjub. Dengar aja. Jangan terlalu heran sangat dengan cakap orang tu. Jadi menjawabkan orang tu akan, nanti orang tu akan tambah. Dia tambah yang bukan-bukan. Kan? Dan jika tadi kau faham akan cerita mereka itu, maka jangan kau suruh ulangi akan dia. Tak faham sudah. Kan ada setengah orang dia suka tanya banyak, macam-macam tanya, semua tanya. Yang pening orang tu. Jangan banyak soal. Kerana orang cerita Syanu tu tak malam jatuh dekat mana? Di sekian tempat. Pukul berapa? Dia memanjat ke dia naik tangga? Kan soalan macam-macam tu. Berapa umur dia? Mati hidup? Kan orang yang nak soal pun pening nak jawab semua soalan dia. Jangan. Kurangkan bertanya banyak. Dan jangan, kalau tak faham jangan suruh ulang. Diam sudah. Dan hendaklah engkau diam daripada berhikayat yang bawa kepada mentertawakan orang. Maknanya jangan berhikayat yang rasa tidak beri manfaat. Dan setengah daripadanya bahawa jangan kau khabarkan akan seorang dengan perbuatan anakmu yang ajib, dan syairmu yang ajaib, dan perkataanmu yang ajaib, dan karanganmu yang ajaib, dan sekalian barang yang berajaib yang tentu dan dikau. Maknanya jangan cerita kehebatan kita, anak kita. Jangan. Kan orang suka dengar, tapi orang dengarlah, tapi hati menyempah. Assalamualaikum pakcik, salam. Duduk mana? Duduk Kuala Lumpur. Anak berapa dah? Anak saya semuanya 6. Satu London, 2 Jepun. Tak tanya pun. Tanya berapa je. Jadi kita tak faham. Itu dalam undang-undang persahabatan begitu. Supaya tidak menimbulkan kebencian orang mendengar cerita kita. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau berperhiasan seperti perhiasan perempuan. Mana orang lelaki jangan berhias macam orang perempuan. Dan jangan engkau berperangai seperti perangai orang perempuan. Dan jangan engkau berpakaian seperti pakaian hamba orang. Maknanya jangan perangai pun jangan macam perempuan. Baiklah, perangai tu lembut tak usah. Dan hendaklah kau pelihara dirimu itu berlebih memakai kohol. Kohol ni maknanya celak. Dan berlebih memakai minyak. Maknanya orang lelaki boleh pakai celak waktu nak tidur untuk mencerahkan mata. Siang jangan pakai. Nabi pakai celak waktu nak tidur untuk mencerahkan mata. Bukan malam, siang jangan pakai. Orang perempuan tak apa, lelaki jangan berlebih macam perempuan, dia kata. Pakai minyak enggak? Orang lelaki-lelaki pakai minyak wangi boleh. Orang perempuan boleh pakai minyak wangi di rumah sahaja. Dan setengah daripadanya bahawa jangan berulang-ulang akan seorang pada minta akan sesuatu daripada segala hajatmu itu. Dan setengah daripada kalau kita jumpa kawan nak minta hajat pun jangan terlalu banyak lagi. Dan setengah daripadanya bahawa jangan berinaikan akan seorang atas, dengan beranikan akan seorang atas berbuat zalim kan seorang. Buat zalim pun jangan. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau beritahu akan ahlimu dan isterimu dan gondekmu dan anakmu, dan terlebih lagi orang yang dan daripada mereka itu dengan kadar hartamu, maka kerana mereka itu jika dilihat akan sedikit, dan daripada mereka itu dengan kadar hartamu, maka kerana mereka itu jika dilihat akan sedikit hartamu, saya hina engkau dalam hati mereka itu. Dan jika melihat mereka itu akan dikau banyak mempunyai harta, saya tidak boleh engkau menyimpankan akan hajat mereka itu dengan keredaannya.
Dan jika ada salah mereka itu, dan maka hendaklah engkau marahi akan mereka itu. Ini bab keluarga pula. Kalau harta pun jangan cerita banyak-banyak dengan orang rumah. Kalau banyak, dia nak banyak, sikit nak sikit, dia hina pula kita. Itu. Macam kita berniaga lah kan, niaga balik rumah dah rugi, diam-diam aja, jangan cerita. Kalau balik rumah, niaga rugi pula, awak bodoh dia. Tak pasal kena orang lain niaga untung, orang seorang bodoh kan tak? Jangan isteri tadi tu menasihatkan suaminya, tak apalah, orang lain pun rugi juga. Ni dia marah pula kita, 2 kali rugi kita. Dah lah rugi, kena marah pula. Di sini pesan ni, jangan cerita. Ini pengalaman lah ni. Isteri pun jangan cerita, gondik pun jangan cerita, anak pun tak. Terlebih lagi orang yang lain daripada kita, orang lain pun jangan. Kadar banyak mana tak jangan cerita. Kalau banyak, tak telayan kita, dia kata. Kalau sedikit, dihina kena pula kita. Dan jika ada salah mereka itu, maka hendaklah engkau marahi akan mereka itu dengan tidak sangat berlebih-lebih, dan jangan dengan lembut sekali-kali. Maknanya kalau salah, marah. Nabi pun marah. Ya, kalau ada kesalahan, hendaklah dimarahi, jangan dibiarkan. Nanti melarat. Dah teruk baru nak marah kan payah. Ya. Betul. Dan setengah daripadanya, bahawa jangan kau banyakkan bergurau dengan gondikmu dan dengan hambamu, kerana yang itu menghilangkan akan hebatmu dalam hati mereka itu. Dan apabila engkau sayang, ini benda ni, maknanya kalau kita ada orang gadia, sekarang ni gondik tak ada kan, hamba tak ada, orang gadia, jangan bergurau-gurau dengan mereka itu. Nanti kehebatan kita akan tidak ada lagi di hadapan mereka itu. Ya. Ini tak boleh baca apa ni, kau sa'i rajarin, kau hendaklah kau hebatkan dirimu. Maka hendaklah kau hebatkan dirimu itu supaya mereka ia akan katamu. Dan hendaklah kau peliharakan pada ketika itu daripada perbuatan dan perkataan yang jahat yang menyalahi akan syariat. Dan hendaklah kau fikirkan dalam jawabmu itu, dan jangan kau banyakkan isyarat dengan tanganmu pada ketika itu, dan jangan kau banyakkan pada ketika itu berpaling ke belakangmu, dan jangan kau duduk pada ketika itu atas tututmu, dan bila kau berhenti daripada kuasamu itu, maka kau berkata dengan perkataan yang menunjukkan akan mereka itu. Maknanya di sini hendaklah kita rasa dengan hebat dengan gondik ataupun hamba atau orang gaji, nampak hebat supaya perkataan kita didengar oleh hamba, oleh orang gaji itu, perkataan kita. Dan jangan sekali-kali melahirkan perkataan yang jahat, perkataan yang tidak baik, mencarut, memaki dan sebagainya, tak boleh. Kita hendaklah, innallaha la yuhibbul fuhsya wa tafahhush. Allah Ta'ala tak suka perkataan keji dan mencarut. Jangan. Kalau marah-marahlah, jangan maki, jangan melaknat. Lebih-lebih lagi kaum ibu, kalau anak marah-marah je, jangan sampai kita kata nak mampus budak ni, jangan. Itu merupakan satu doa, tak boleh. Itu Nabi pesan, ibu-ibu ni kalau nak marah anak, dia marahlah. Betul, orang tua dulu dia marah, dia bertuah budak ni. Itu baguslah tu, dia bertuah. Jangan maki. Kita nak marah anak-anak pun jangan kita maki mereka itu, jangan sumpah, jangan kita melahirkan perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik. Jangan duduk atas lutut. Dan apabila setengah daripadanya, apabila hampir engkau dengan raja-raja, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu seperti orang yang duduk atas mata pedang. Kerana orang yang hampir kepada raja-raja seperti hampir dengan api, terkadang masuk ia dan kadang hangus ia dengan dia. Atau seperti dalam laut, terkadang sejahtera ia dan terkadang karam di dalamnya. Kalau kita hampir raja-raja, jaga berhati-hati, bimbang. Kadang-kadang silap, habis langsung, lingkup langsung. Maknanya kalau kadang-kadang masuk, kadang-kadang jadi hangus, atau dalam laut boleh jadi lepas, jadi karam terus. Maknanya di sini ada satu riwayat mengatakan bahawa akhir zaman nanti ulama-ulama akan duduk di tangga-tangga istana. Begitu. Itu bimbang tu. Jadi kaedahnya ialah jangan sampai kita menghampiri pemerintah-pemerintah yang zalim. Itu sebabnya kita baca sejarah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan abang juga,
Muhammad bin Al-Thaqafi juga terlalu zalim. Zaman dulu Hajjaj ini kalau saja terjumpa orang yang silap, dia tetap terus pancung. Berpuluh ribu orang dibunuh. Itu Hajjaj bin Al-Thaqafi. Akhirnya dia bunuh Sa'id bin Jubair. Dia bermimpi Allah seksa dia berpuluh kali ganda dalam rumah. Sa'id bin Jubair ni seorang ulama, dibunuh oleh Hajjaj bin Al-Thaqafi, dan akhirnya dia mati terhina. Memang Hajjaj memang terlalu zalim. Tidak ada orang terlepas daripada ancaman dia, melainkan silap saja dibunuhnya. Anas bin Malik saja terlepas. Dia takut pula bunuh Anas bin Malik, kerana Anas bin Malik ada amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW, menyebabkan Hajjaj nak pancung leher dia terundur di ke belakang. Dia nampak macam kepala rimau menganga di atas kepala Anas. Apa ilmu yang kau pakai, wahai Anas? Aku ada amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW, dan aku tak ajarkan kepada siapa pun, melainkan setelah kau dah mati. Dia kata aku ajar. Berani dia. Hijau muka Hajjaj di situ. Kemudian itu dia, setengah daripadanya, naklah engkau takuti dirimu itu akan seorang yang bertaulan dengan dikau itu pada ketika sihat dan pada ketika kaya. Dua, dan pada ketika dapat kesenangan. Dua, maka bahawasanya mereka itu bukan taulanmu, dan hanya mereka itu seterumu daripada seterumu. Maknanya jangan bersahabat dengan kawan kita waktu senang, waktu sihat ada, waktu sakit, waktu jatuh dia pun tak ada. Maknanya itu sahabat. Nak kena sahabat, tunggu masa kita susah, tunggu masa kita sakit, tunggu masa kita bingkrap. Kan kawan ni masa duit ada, ada dia. Duit tak ada, dia pun tak ada. Itu benar jaga juga. Dan setengah daripadanya, bahawa jangan engkau jadikan hartamu itu terlebih daripada kemahuanmu ni, bukan kemaluanmu ni. Di sini kemaluanmu, salah tu. Kemahuanmu. Maknanya harta cari jangan terlebih sangat, sehingga menyebabkan tinggal kita punya ibadat. Cari lagi sampai mengaji pun tidak, apa pun tidak. Jadi maknanya boleh saya kata, jangan sampai tergadai waktu kita untuk beribadat. Habis. Ada pun adab serta orang yang umum seperti itu, maka itu baik beberapa perkara, setengah daripadanya. Wallahu a'lam. Tunggu sekejap. Ada pun macam mana nak marah untuk kali Islam? Boleh kita suara buat bagaimanakah bagaimana soalannya, bagaimanakah nak marah ikut Islam? Begini saja. Marah, Nabi marah. Jangan sampai kita melahirkan perkataan yang tak sesuai sebagai seorang Islam. Kita marah pada fakta saja. Jangan kita marah yang berlebih-lebihan, tidak munasabah dengan apa yang dimarahkan itu. Perkataan maki tak boleh, laknat tak boleh, mencarut tak boleh. Dan jangan terlebih. Maknanya kalau kita bertekak pun jangan sampai urat leher tegang. Wa idza khasama fajara, apabila bertekak jangan sampai berlebih-lebihan. Dan yang sebaik-baiknya marah sekadar saja. Marah itu pun kerana Allah Ta'ala, bukan marah kerana nafsu, tak boleh. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu jahat tengah-tengah perang jatuhlah Yahudi tadi. Dia pun nak tikam Yahudi ludah muka dia. Sayyidina Ali sarung pedang, tak jadi bunuh Yahudi. Mengapa kau tak bunuh aku aja? Aku tak boleh bunuh pasal kau ludah muka aku. Bila kau ludah muka aku nak marah dia. Bila aku nak marah, aku tikam kau, bermakna bukan kerana Allah Ta'ala, kerana nak marah. Lain kali postpone.
Macam boleh agak-agak. Itu adab dia. Bila dia tengah-tengah perang, dia tikam dia bukan kata Allah dah, kerana nafsu dia. Satu hari begitu juga, tengah-tengah perang, musuh pula lucut pula kain dia, seluar jatuh. Sudah. Tak jadi bunuh. Pasal apa? Aku malu nampak aurat dia. Aib, dia kata. Aib menengok aurat orang. Tengah-tengah perang pun boleh jadi. Lain kali kau pakai seluar dulu. Nampak? Itu orang dululah. Sekarang ni tengok Allah teruk betul dia. Itu kita cara dia. Itu nak, kita lah nak ikut macam ni memanglah payah. Gitulah orang dulu punya. Kita baca sejarah siapa nama sahabat ni, Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia nak pergi perang. Tiap kali pergi perang, bapak dia yang ganggu banyak. Bapak dia tak Islam. Tapi oleh kerana dia mengganggu, dia nak pergi perang, dipancung oleh bapak dia. Itu dia. Itu kehebatan Ubaidah bin Al-Jarrah. Maknanya ini agama tak boleh minta maaf. Bapak tak bapak. Dia mengganggu perjuangan, bapak pun pancung. Itu hukum dia. Jadi orang-orang beriman tak akan berkasih sayang dan orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu kena faham. Maknanya kalau dia menentang hukum Taala, itu dia tak boleh buat baik buat. Itu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey. Tinggi suara jangan terlalu tinggi. Nampaklah gaya marah dia. Jangan tak nampak marah dia. Maknanya tunjukkan kita marah, tapi berlembut lagi cantik. Berlembut macam budak-budak menyanyi dan berbaik, macam mekak-mekak. Tetap marah. Dia tak marah lagi cantik, dia tu sedap juga menyanyi itu. Kalau berhenti lagi sedap. Maknanya teknik dia. Teknik tu yang orang payah-payah. Macam satu hari seorang Arab Quraisy Badui datang, "Ya Rasulullah, benarkan saya berzina ya Rasulullah." Kan pelik minta ada. Sahabat kata pelepuk pula Badui itu. Nabi tanya, panggil menghadap. Engkau suka ke keluargamu, adik-beradikmu, makmu, kakakmu, nenekmu berzina? Tak suka ya Rasulullah. Begitulah orang lain tak suka. Kan lembut je. Satu hari pula di perang perjanjian Hudaibiyah, kata Nabi, tuan-tuan sekalian, kita sembelih lembu, kambing. Sahabat-sahabat semua tak nak sembelih. Semua tak nak sembelih pasal nak pergi Mekah juga. Lawan mesti lawan tak lawan. Kata dia orang Quraisy, orang Arab Madinah datang ke Mekah. Tak, Nabi kita sembelih. Tak nak, dia tak nak. Datang isterinya Ummu Salamah. Ya Rasulullah, engkaulah sembelih dulu ya Rasulullah. Bertenang ya Rasulullah. Nabi pun sembelih. Nabi dah merah muka dah tu. Sembelih Nabi. Semua sahabat ikut. Nabi sembelih 63 ekor. Maka umur Nabi pun 63. Teknik. Maknanya ada cara lah. Pasal bila marah ini melampau-lampau, jadi orang bukan dah hormat, orang benci pula. Lebih cantik kita marah cara yang lebih lembut. Begitu. Maknanya supaya orang tak terasa yang dia kena marah. Betul. Jadi macam orang ceramah juga. Ceramah tu dia marah-marah macam-macam, tengah ceramah yang kena marah tu orang dengar ceramah tu. Dia ada marahnya orang luar mak rempit tu, kena marah. Orang suruh pula kena marah. Tak pasal. Itu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitan wal mihana asrarana washghal bil i'tibari akharana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.